Hingga 10 Januari lebih 3,800 isi rumah di pantai timur sahaja yang mengalami gangguan bekalan kuasa elektrik disebabkan aktiviti situasi banjir, dan itu baru di pantai timur. Dan yang lebih mendukacitakan ialah bila mana kerosakan yang berlaku terhadap peralatan elektrik di rumah kita akibat berlakunya bencana alam ni yang kita sendiri tidak boleh mengawal bagaimana keadaannya. Betul kata Zaliha, itu bukan saja tentang kerosakan electrical appliance atau peralatan elektrik, tetapi juga ada kes yang dilaporkan ada mangsa yang terkena renjatan elektrik sewaktu banjir. Dan kita nak bercakap tentang keselamatan elektrik sewaktu banjir. Untuk itu kita bersama dengan Engineer Muhammad Zakwan bin Haji Ibrahim, Pengarah Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum, sahabat Tuan. Apa khabar? Baik, sudah pasti sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang keselamatan elektrik pada musim banjir, sudah tentunya fokus kita pada pagi ini. Apa yang penting adalah pengenalan tentang Suruhanjaya Tenaga itu. Apa yang boleh difahami tentang peranan dan juga fungsi Suruhanjaya Tenaga, Tuan? Okey. Sekali terima kasihlah kepada Ismail dan Zaliha yang telah memberi peluang kepada saya untuk hadir pada pagi ini, dan saya bagi pihak Suruhanjaya Tenaga mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada SPN TV3 pada pagi ini. Okay, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Saya berkenaan dengan peranan Suruhanjaya Tenaga ni. Actually Suruhanjaya Tenaga ni adalah satu Suruhanjaya Tenaga atau Perserikatan ST ditubuhkan pada 1 Mei 2001 dan beroperasi sepenuhnya pada 2 Januari 2002 dan juga ST ni akan menyambut ulang tahun ke-20 pada tahun ini. Dah 20 tahun ST ni. So antara tanggungjawab ST ini Cik Ismail adalah kita untuk bincang tentang banjir tadi adalah kita untuk melindungi kepentingan dan juga keselamatan pengguna daripada bahaya elektrik lah. Itu topik yang kita bincang pada pagi inilah kan. Dalam situasi sekarang di Malaysia, terutamanya di kawasan pantai timur dan juga beberapa kawasan tertentu, situasi banjir ini memang dilalui setiap tahun. Dan jangkaan persepsi umum kita telah tahu bagaimana untuk menangani situasinya, tapi masih lagi kerugian risiko itu tidak dapat dielakkan. Dan Tuan Insini bawakan satu grafik untuk yang dari segi panduan keselamatan yang boleh kita kongsikan kepada warga masyarakat. Ada 3 langkah di sini: sebelum banjir, semasa banjir, selepas banjir. Jadi untuk fokus pihak Suruhanjaya Tenaga ataupun ST, apakah aspek utama dari segi keselamatan untuk peranti elektrik khususnya dalam situasi banjir? Okey, so di sini saya ingin kongsilah tips keselamatan elektrik di musim banjir. So untuk mudah kita memahami keadaan banjir ni, so kita tahu kita ada 3 keadaan lah kan, iaitu pada sebelum banjir, semasa banjir dan juga selepas banjir. Jadi biasa kita alami kan. So jadi maknanya kalau yang belum banjir lagi kan, kita tahu because tadi kita akan mengalami situasi ini tiap-tiap tahun. Jadi ada bagus kita untuk mengetahui keadaan yang patut kita ketahui lah. Jadi sebelum banjir ni kita tahu bahawa kita mestilah ambil tindakan-tindakan yang bijak lah untuk pastikan keselamatan kita lah. Dan yang pertama sekali kita kena kalau kita dapati air itu belum nak masuk rumah, maknanya belum masuk rumah kita, maknanya air itu masih di luar, tapi kita tahu air itu akan naik kan. Jadi kita pertama sekali kita offkan semua switch kelengkapan kita. Kelengkapan kita yang kita ada yang ada pelak kan, dekat fuse box, ada yang dekat dapur tu kan, yang ada kata peti sejuk ke ataupun ada water penampil air tu, kita off dan kita cabut dia. Okey. Dan seterusnya tindakan seterusnya kita kena offkan switch utama. Selepas kita tanggalkan tadi kan dalam kelengkapan, kita off switch utama. Di sini adalah switch utama. Itu tu kita biasanya dia di atas, kita kena tolak dia ke bawah. Tolak bawah maknanya kita off. Kena pastikan bekalan telah dimatikan kepada seluruh bekalan rumah kita untuk pastikan selamat kan. Tetapi kalau kata air dah mula masuk rumah kan, air dah masuk, mana air dah ada kat lantai ni, so kita kena offkan dulu terus. Jangan offkan kegelapan. Sebab kita takut air tu berada di bawah, dan jika ada plug soket yang di bawah kan, jadi kita takut dia akan menyebabkan kebocoran arus kan. Jadi kita kalau air dah masuk, kita kena offkan switch utama. Maknanya kita offkan, barulah kita offkan kelengkapan tadi kan. Itu antara tindakan kita kan. Seterusnya kita bila dah untuk menyelamatkan kelengkapan kita pindahkan kelengkapan kita ni ke tempat lebih tinggi lah. Maknanya kalau ada macam apa-apa TV ke ataupun toaster ke apa, kita tak tinggi supaya dia tak ditergelami air lah.
Kalau boleh tak di atas para ke ataupun di atas almari ke, ataupun kalau rumah 2 tingkat tak kena di atas supaya dia tak tenggelam air, supaya bila kita guna nanti dia tak akan rosak lah, ataupun bahaya kan. Ada situasi rumah yang betul-betul ditenggelami terus, jadi kalau dipindahkan ke tempat tinggi pun dah itu tak boleh buat apa. Itu tindakan kita selepas banjir, nanti kita akan nanti apa yang perlu kita buat selepas banjir kan. Okey, seterusnya keadaan yang kedua itu kalau semasa banjir kan, kita dah semasa banjir, kita kena banjir air dah masuk dalam rumah tadi kan. So maknanya kita janganlah bila air dah masuk benda ni bahaya kan. So yang pertama sekali, kalau kita berada dalam rumah kan, kita jangan petik switch ataupun sentuh kelengkapan elektrik dan kabel elektrik dengan tangan basah. Because kita takut, mana dah tahu kan, ada bekan elektrik lagi kan, takut mengalir pada macam air dengan elektrik ni adalah satu pengaliran yang baik juga. Jadi kita takut kita jadi short lah. Lebih lagi kalau kita berdiri dalam air kan, basah, maknanya kalau ada kebocoran dia akan terus ke badan kita dan terus ke air. Itu agak bahaya lah. Jadi kalau kita di luar rumah kan, kita akan tengok ada struktur kan, tiang besi pagar, kita jangan pegang. Tiang elektrik ke ataupun pagar besi tu kan, ataupun apa-apalah yang kita tiang lampu ke kan, tiang elektrik, kita jangan pegang. Kita takut ada kebocoran kan. Dan seterusnya kita jangan hampiri tempat tersebut kan. Kita dapati budak-budak sekarang banyak berenang, main air banjir kan. Jadi bahaya, jangan kita berdekat dengan pasang elektrik. Jadi yang kita pun kena nasihat anak-anak kita lah, jangan mampiri. Dan seterusnya kita juga jangan alih baki, ada talian jatuh ke pokok tiang tumbang ke, kita dapat talian jatuh, kita jangan alih, jangan jadi technician, jangan kita pandai-pandai dan jadi MacGyver ke kan. Pasal kita takut ada arus lagi pada wayar tersebut kan. Okey, Tuan, bagaimana pula ada beberapa warga masyarakat yang melaksanakan amalan seperti membalut palang elektrik mereka itu dengan mungkin kain dan sebagainya ataupun getah, dan juga ada yang menutup kita kata pot elektrik mereka itu dengan beberapa peralatan yang dianggap sebagai sesuai untuk memastikan supaya tidak ada berlakunya aliran elektrik yang deras atau aliran elektrik yang tinggi di tempat-tempat yang berisiko itu. Sebab sekarang ada wall socket cover yang plastik itu. Okey, betul. Kalau untuk palam ni dia soket kan. Dia plug yang di atas plug ni ataupun palam. Yang bawah tu panggil soket. So maksud tadi tutup yang bahagian atas ke tutup yang bahagian soket tu? Yang kedua-dua. Okey, memang itu yang terbaik lah. Because kita boleh tutup dia, kita sealkan dia supaya kurang-kurangnya air tak masuk ataupun lumpur tak masuk. Mana bila kita lepas banjir nanti, maknanya kita senang cuci lah. Dan juga tak bahaya pada kita lah. Itu yang terbaik. Itu sedikit pelaburan. Yes. Ada juga dalam situasi sekarang bila mana ada yang sekarang banyak peranti ataupun untuk aspek kemodenan ketuhak ataupun dia inbuilt, dia masukkan dekat dalam dinding. Jadi itu agak menyukarkan ataupun mendedahkan, secara estetik ni nampak cantik, tetapi bila device ini ataupun peranti ini dilekatkan untuk memudahkan memindahkan ke tempat tinggi. Ke tempat tinggi tu. Iyalah, memang kalau benda tu ada dalam built-in kan, memang agak susah lah kan. Memang kita tak boleh buat apa, apa yang boleh kita tutup sajalah. Tertutup dan kita kalau boleh tadi seal lah. Kita buh plaster lah kalau kata boleh. Kalau kita tak boleh cabut, because mungkin dah melekat kat dinding, kabel dia memang tu tak boleh buat apa lah kan. Sebelum kita pergi ke step ketiga, langkah ketiga Tuan, kita lihat kotak fuse besar tu, kadang-kadang hanya ketua rumah saja yang tahu kat mana. Sebab dia biasanya ada seorang yang kita akan assign dan kita akan tugaskan, electric short pergi onkan fuse balik. Jadi bila jadi situasi begini, bila ketua rumah telah sibuk membuat tugas-tugasan lain, yang lain ni semua akan tidak mengetahui tugas semudah itu. Bagaimana sebenarnya keluarga juga perlu regroup ataupun berkumpul semula dan memberikan briefing kepada ahli keluarga sendiri. Apa yang perlu dibuat ketika berlaku situasi banjir? Pandangan Tuan. Okey, benar itu memang betul. Kita sepatutnya bukan hanya kita saja, kita kena educate, kita latihkan juga anak-anak kita, adik-adik kita kan, supaya kita ni tahu tentang tanggungjawab kita untuk keselamatan tadi kan. Maksudnya tadi kan, maknanya kita kena tahu bila dah banjir ni kan, sebelum banjir kita offkan switch utama tadi kan. Itu saja, saya rasa itu tak tukarlah untuk mudah. Cuma kita kadang-kadang takut kan? Tapi sebenarnya kalau sebelum banjir memang benda tu kalau kita tak basah memang kita tak risaulah. Tetapi kalau kita
kalau dah banjir, kita basah, pastikan tersedia tangan kita kering untuk kita offkan. Pastikan tangan kita kering, kita offkan dia supply itulah. Okey. Untuk tu. Peranti arus baki juga satu komponen yang penting dalam urusan penwayaran ataupun urusan mengenal pasti aliran arus elektrik itu. Jadi apa sebenarnya peranti arus baki dan bagaimana ia berfungsi? Okey. Terima kasih Ismail. Okey, sebenarnya saya ada bawa di sini lah PAB tu. PAB tu dia panggil peranti arus baki atau bahasa Inggeris dia RCD, Residual Current Device. Maknanya bila ada residual current, ada yang bocor, arus baki tu ada bocor, dia akan trip. Maksud di sini adalah dia ada sebagai satu switch juga untuk pastikan bahawa bila ada kebocoran arus kepada sistem pembumian kita. Maknanya pada wayar bumi kita ataupun wayar pembumian kita, termasuklah kepada peralatan elektrik kita kan yang ada metal seperti kotoha tu kan. Jadi maksudnya kalau ada bocor pada body dia tu, dia akan trip. Dia akan bertindak trip. Jadi benda ni amat penting di rumah dan kita perlu uji dia sebaiknya sebulan sekali lah. Mana sekali sebulan, dan cara uji adalah kita tengok di sini, kita kita tekan yang ni lah. Kita uji dia, tekan. Ada butang putih kat atas oren tu. Tekan. Butang ada biru, putih atau hijau kan. Kita akan tekan sini. Jadi bila dia berfungsi dengan baik, dia akan trip. Dia akan sendiri lah. Kalau kata bila kita tekan sekali, dua kali, tiga kali tak trip, mana ada something wrong lah. Ini memang dah ada di fuse rumah kita atau apa? Nampak sangat dalam tak buka fuse box kan? Memang ada. Okey, saya tunjuk sini Nizaria. Sebenarnya dia duduk sebelah ni. Dia duduk sebelah ni. Duduk sebelah ni. Maknanya ni switch utama tadi, yang besar ni, kita nampak macam dua switch. Dia panggil double pole, dua kutub. Ni kita off, live neutral dia akan off. Tapi yang ni dia jauh tutup live saja. Jadi itu je lah, dia ni memang penting, duduk sebelah. Memang penting. Maknanya kalau ada kebocoran dia akan trip. Yang ini untuk semua yang detail lampu soket kita lah. Tapi soalan itulah amat penting, kita kena nasihatkan itulah keluarga kita, daripada kita supaya uji. Tapi kita pastikanlah lepas uji itu, maknanya dia trip, maknanya kita tolak balik lah. Maknanya sampai akan hidup macam biasa. Orang kata bahasa mudahnya kalau kena tendang tu. Tendang, tapi mana dia berfungsi dengan baik. Jadi untuk langkah seterusnya dalam masa berbaki ini tuan ya, selepas banjir ini bukan satu proses yang sangat lama untuk membersihkan, untuk memastikan keselamatan dan untuk melantik kontraktor elektrik dan pengairan. Apa antara langkah-langkah penting yang perlu diingat sebaik saja mangsa banjir ini pulang ke rumah sendiri? Okey, terima kasih Zaliha. Okey, yang tip ketiga ni adalah selepas banjir tadi kan. Sebab banjir ni pertama sekali kita kena pastikan sebelum kita buat apa-apa pembaikan, pembersihan rumah kan. Kita macam mana eager nak buat cuci, nak bersih, tembak semua kan, tembak air ke cuci kan. Jadi first sekali kita tujuan utama tu yang di depan ni kita pastikan dia di off. Kita kena pastikan, mungkin dah off tapi kita kena pastikan bahawa dia telah off kan, dia telah off. Jadi barulah kita buat kerja-kerja pembersihan. Supaya make sure bekalan tak ada. Kalau ada apa-apa kita tak ada short lah kan. Itu utama. Dan yang seterusnya kita pasti juga kelengkapan elektrik kita boleh cabut juga tadi. Lepas kita off kan, kita boleh cabut. Kita off cabut plug. Kalau kita tak sempat cabut tadi kan. Cabut bukan apa, kita takut nanti bila bekalan masuk, kita takut dia kena on dan dia rosak, mungkin bakal meletup lah kebakaran. That's why lepas kita offkan switch utama tadi, kita pastikan pelak tadi kan, pelak dan pelak dicabut daripada soket, off dan cabut semua, barulah kita buat kerja-kerja lain lah kan. Sebetulnya kita pastikan kapal elektrik kering lah sebelum digunakan. Maksudnya tadi kita tahu kalau dah tenggelam memang dia basah kan. Jadi kita kena pastikan dia kering di luar dan juga di dalam. Kadang-kadang kita nampak luar kering tapi dalam air dah masuk. Jadi kalau kita tak pasti, kita hantarlah kepada kedai-kedai pembaikan yang bertauliah untuk dia buka dalam, pasti dalam kering dan diuji baru kita boleh gunakan. Tapi kalau kata dia basah biasa, kita boleh jemur saja, lap dan jemur saja kan. Tapi tak pasti kita hantar. Dan seterusnya yang terus tadi kan, ini yang paling penting. Selepas because banyak yang wire dah tenggelam kan, kelengkapan elektrik macam even yang ni dah tenggelam, lumpur kan, dan basah. Jadi kita nantilah kontraktor yang elektrik yang berdaftar dengan ST. Maksudnya ni bertauliah ni, kontraktor bertauliah ni adalah yang berdaftar dengan ST lah. Maksudnya orang tu dia ada orang kompeten dan dia mahir. Dan orang kompeten memang dia telah berdaftar dengan ST. Macam mana kita nak tahu dia dah berdaftar dengan ST? Okey, Zalia, antaranya dia bila daftar dengan ST, kita akan bagi satu perakuan kontraktor.
as a contractor. Jadi maknanya ada sijil tu kan. Maknanya kalau kita tak pasti, kalau dia kata dia ada kontraktor kan. So minta dia tunjuk sijil, itu segi kontraktor. Okey, dari segi pekerja dia ada terpanggil orang kompeten. Dia ada wireman dan juga chargeman kan. Jadi mana untuk kita pastikan orang ni betul-betul yang kompeten, kita minta dia pun ada sijil kompeten. Orang kompeten dia wireman atau chargeman, kita minta dia tunjukkan dia juga. Kita panggil kad pengenalan orang kompeten. Ataupun dalam bahasa Inggeris CPIC, Competent Person Identity Card. Okey, dia ada nama dia tertera dan juga apa dia punya IC dan juga dia punya kekompetenan dia. Dia ada chargeman ke wireman dan juga untuk pastikan kad yang original tak original dan dia yang bawa kan. So kita ada belakang dia untuk check. Kita imbaskan QR code. Kita tengok sama tak yang dalam tertera dengan itu untuk kompetensi bagi mereka yang nak mengendalikan elektrik. Cuma sedikit sebelum kita berakhir, sudah pasti peralatan elektrik itu juga penting dalam kita memastikan peralatan elektrik mendapat kelulusan SIRIM dan juga Suruhanjaya Tenaga. Oh ya, betul. Jadi bagaimana dalam hal ini Suruhanjaya Tenaga juga turut menegaskan supaya masyarakat membeli peralatan elektrik yang disahkan oleh Suruhanjaya Tenaga? Oh betul. Ya betul. Ismail, kita antara kita pastikan kelengkapan elektrik itu selamat yang kita gunakan untuk pada kita, maknanya kita nak pastikan dia telah diuji lah kan. Ataupun dia dah ada satu standard telah dipatuhi. Jadi dia mesti ada label SIRIM ST. Antara label SIRIM ST ini jenis lama lah. Yang baru tu dia ada warna hijau lah. Warna hijau SIRIM ST. Jadi yang pastikan kelengkapan elektrik yang dikawal. Kita biasanya kelengkapan elektrik yang di rumah ni kita ada 34 kategori yang kita kawal. Mana pastikan ketuhar tadi ke ataupun periuk nasi mesti ada label SIRIM ST. Jadi maknanya bahawa kita rasa confident. Yang kita rasa macam nak jimat, kita beli yang tak ada label SIRIM ST, kita nak jimat kan. Jadi berbahaya pada diri kita. Tapi kerugiannya lebih banyak lepas itu. Lebih besar. Kita pelebaran kita sikit tapi besar impact dia. Lebih baik kita beli yang mahal sikit tapi kita selamat. Because dia akan menyelamat harga lebih besar kan, nilai lebih tinggi. Okey. InsyaAllah satu perkongsian yang baik. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Engineer Muhammad Zakuan bin Najib Ibrahim, Pengarah Jabatan Kaunsil Keselamatan Suruhanjaya Tenaga, dan juga terima kasih Suruhanjaya Tenaga berkongsikan info yang menarik untuk kami kongsikan bersama dengan penonton pada pagi. Boleh terus ke laman web Suruhanjaya Tenaga untuk mengetahui lebih lanjut. Dan kita akan berehat seketika dan ke Negeri Sembilan untuk cerita pagi selepas ini, dan sekembalinya nanti bagaimana